لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Allah manggil kita sejauh mana kita menyahut seruannya. Di sebalik gambaran itulah seruan Allah kepada hamba-Nya menuju ke Baitullah, menuju ke Makkahul Mukarramah sebagai hamba dalam menunaikan ibadah haji. Di sebalik itulah bagaimana kerendahan seorang hamba membawa sekujur tubuh yang benar-benar mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, haji itu ibadah yang termasuk dalam rukun Islam yang kelima. Haji ini wajib bila bagi yang mampu, dan yang mampu, dia mampu pergi, mampu daripada sudut harta, mampu daripada sudut upaya tubuh, begitu juga pada sudut ilmu keseluruhannya, itu jadi wajib. Dan bila sebut haji ini, bagaimana kesinambungan daripada rukun-rukun Islam yang lain, bermula daripada syahadah, bermula daripada puasa, solat, zakat, dan lanjutan daripada rukun Islam itu iaitu menunaikan haji. Dan bila sebut haji ini, bagaimana platform seorang hamba itu untuk menghapuskan dosa, dan haji itu juga digambarkan, subhanallah, bagaimana nilai hubungan manusia itu untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan permulaan haji itu kalau kita faham bagaimana dibawa sejarahnya daripada Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS, begitu juga dengan isteri-isterinya, dan bagaimana pembentukan ibadah ini bermula daripada kekeluargaan yang dibentuk oleh Nabi Ibrahim AS. Itu permulaan haji. Dan manasik yang berlaku dalam ibadah haji juga daripada gambaran yang Allah tarbiyah Nabi Ibrahim AS, yang pergerakan sa'i, Siti Hajar ulang-alik, bagaimana tawaf dimulakan oleh Nabi Ibrahim AS, itu juga Nabi Ismail AS. Bila tahun ni seolah-olah Allah tangguhkan, kita jadi tamu Allah ni. Bila sebut tetamu Allah, jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak sama macam tetamu manusia yang minta dilayan. Tapi bila sebalik apa yang berlaku hari ini, dia rasa kesal, rasa sedih. Tapi kita kena meletakkan sesuatu itu adalah ketentuan daripada Allah. Allah yang jemput kita, Allah yang menentukan kita sampai atau tidak. Ini tidak akan berlaku sesuatu tanpa takdir, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila jadi macam ni, bukan dengan keluhan,
tetapi kita perbanyakkan sangka baik dengan Allah dan perbanyakkan doa pada Allah dan banyakkan muhasabah diri. Apa sebabnya berlaku? Boleh jadi atas dosa kita, boleh jadi Allah nak betulkan niat kita untuk apa kita ke sana. Itu sebenarnya. Dia sebenarnya bila sebut hadis berkaitan dengan umrah 7 kali dapat 1 haji itu hadis yang palsu. Ya, tak ada kaitan langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila kita ingat kembali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut atas kemampuan kita. Rasulullah sendiri pun umrahnya boleh dikira berapa kali. Rasulullah banyak tawaf sunat. Itu sebab kita jangan terlalu sampai kita nak excited sangat. Sebab apa? Kita perlu dengan ilmu, perlu dengan kefahaman. Ikut daripada apa yang diingatkan oleh Allah dan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah dia. Dia sebenarnya lah. Bila sebut balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang bagi yang pergi ke haji dia akan berada di Arafah, wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah. Dan kita disunatkan 9 Zulhijjah yang tak ke Mekah kita berpuasa. Berpuasa Arafah namanya. Dan bila kaitan juga dengan Aidil Adha, antara amalan yang digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita melakukan ibadah korban. Nilai korban itulah nilai pengorbanan kita, kasih kita, cinta kita pada Allah Subhanahu Wa Taala daripada binatang korban yang kita lakukan. Itu yang banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Zulhijjah dan sempena dengan Aidil Adha. Banyakkan bertakbir. Saya boleh share bagaimana haji ini Allah nak tengok kerendahan hati-hati manusia. Saya pernah mengalami bagaimana berdepan dengan jemaah yang saya pimpin, sikapnya sombong, sikapnya ego. Antara yang berlaku pengalaman saya ketika berada di Mina nak melontar jamrah. Ada jemaah ni dia tak nampak di mana dia nak balik, nak lontar. Pada 10 Zulhijjah tu pada Jamratul Aqabah yang last sekali. Bila nak lontar tu dia tanya, "Ustaz, nak lontar di mana?" Waktu tu saya tertanya-tanya, punya besar ni takkan tak nampak. Lepas tu dia kata betul tak nampak. Dia menjerit sampai dia menangis. Dan hati saya, ya Allah, apa dosa yang dia lakukan? Dan terbawa juga saya menangis juga. Dan saya kata jom kita istighfar. Seolah-olahnya Allah nak tutup kebaikan. Mungkin ada dosa yang kita lakukan. Saya ajak dia istighfar lama-lama banyak kali. Sampai dia kata, "Ustaz, baru nampak." Dan waktu tu barulah dia lontar jamrah ke tempat, ke ruang tu. Dan di sebalik itu apa yang kita boleh ambil pengajaran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Dalam satu ayat Allah sebut dalam hati mereka ada penyakit, Allah tutup lagi hati mereka dengan tambah-tambah lagi penyakit. Penyakit apa tadi? Sombong. Penyakit apa? Dosa yang dia tak sesali, yang dia tak taubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada itulah bila saya tanya, rupa-rupanya dia tak jaga solat, tak jaga hubungan dengan Allah, bahkan dosa kerap dilakukan. Itu sebab kita nak pergi, persiapan kita bukan hanya dengan harta, bukan hanya dengan ilmu, tapi persiapan adalah kita clearkan dosa kita, hati kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Baik, bila sebut hikmah tu ialah siapa yang tak nak ke Mekah, dan perkara yang di Mekah ini adanya Kaabah, adanya di Madinah makam Rasulullah SAW, satu tempat yang kita sentiasa rindu, sentiasa nak ke sana. Bila terjadi begini, ya Allah, rindu yang amat mendalam. Dan di sebalik itu sebenarnya kalau kita faham dengan wabak yang berlaku, dengan bala musibah yang berlaku, Allah nak kita perbetulkan diri kita, U-turn balik. Hala tuju kita sepatutnya ke akhirat, tapi sebelum ni boleh jadi kita leka dengan dunia, dan Allah nak perbetulkan kita balik. Kita muhasabah dan kita banyak-banyak sangka baik dengan Allah, minta Allah clearkan apa yang sepatutnya kita clearkan. Itu sebenarnya umpamanya kerehatan daripada kita tumpu keduniaan tu, subhanallah. Centerkan balik pemikiran kita. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba banyak kekurangan. Kita sebagai hamba, kita banyak kekhilafan kita. Dan sebaik-baik seorang hamba atas dosa yang dilakukan adalah taubat. Kita kena rendahkan diri. Sebab saya ingat apa yang digambarkan, ingatan daripada Rasulullah SAW, orang yang akan masuk syurga yang paling awal adalah orang yang miskin. Miskin bukan daripada miskin harta, tapi miskin bagaimana kerendahan dirinya, tidak sombong, dia buang egonya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup adalah transit. Apa benda yang kita nak sombongkan, apa benda yang kita nak banggakan. Yang kita harap adalah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam, akan saya doakan saya. Astaghfirullah
أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر